Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 5. Okey, subjek kita pada hari ini ialah sains dan kita akan belajar tentang haba. Okey, murid-murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 128. Okey. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, okey, murid-murid boleh tonton dan lihat video yang Ustazah akan tunjukkan. Lin dan Lana mengambil makanan tengah hari mereka. Lana mengambil aiskrim dan Lin makan sup ramen. Lin berkata, ia adalah lazat, tetapi ia membakar lidah saya. Lana mengatakan, wow, sup panas, biarkan ia sejuk sedikit. Ia tidak akan menjadi begitu panas apabila ia kehilangan haba. Apakah alat yang boleh kita gunakan untuk menentukan berapa panas atau sejuk sesuatu bahan itu? Termometer digunakan untuk menentukan suhu sesuatu bahan, iaitu darjah kepanasannya. Mari kita mengetahui apa yang berlaku kepada aras merkuri jika termometer diletakkan di dalam bahan-bahan yang mempunyai suhu berbeza. Apabila termometer diletakkan di dalam bahan yang panas, seperti sup ramen, bacaan termometer meningkat. Aiskrim mempunyai haba yang kurang daripada sup ramen. Ia mempunyai suhu yang rendah. Dalam termometer merkuri, aras merkuri dalam termometer memberikan bacaan suhu. Dalam termometer digital, bacaan suhu dipaparkan pada skrin LCD. Unit PIY untuk suhu adalah darjah Celsius. Bagaimanakah bacaan suhu yang tepat diperolehi? Pertama, pegang termometer merkuri pada batangnya. Kemudian, letakkan berbuli termometer, tenggelamkan sepenuhnya di dalam bahan. Aras merkuri meningkat kerana ia menerima haba daripada cecair yang panas. Berikan sedikit masa untuk aras merkuri berhenti meningkat sebelum mengambil pengukuran. Letakkan paras mata segaris dengan aras merkuri semasa mengambil bacaan suhu. Bahagian atas meniskus merkuri akan memberikan bacaan suhu yang tepat. Okey. Okey, sekarang ni kita lihat satu-satu. Okey, ini adalah contoh termometer. Okey, termometer, fungsi termometer ialah untuk mengukur suhu. Dan ini Ustazah ada ambil dalam buku teks muka surat 128. Ingat, fungsi termometer untuk mengukur suhu. Okey, unit PIY bagi suhu ialah darjah Celsius. Jadi, murid-murid perlu tulis bulat kecil di atas dengan C. Contohnya 15 darjah Celsius, jadi tulis 15. Bulat kecil di atas dan C. Itu maksudnya 15 darjah Celsius. Okey, teknik untuk menggunakan termometer, murid-murid dah lihat dalam video yang sebentar tadi. Okey, yang seterusnya. Menerima dan kehilangan haba. Okey, yang ini boleh buka muka surat 130. Okey, kita lihat pada gambar yang pertama. Apabila tangan menyentuh cawan yang mengandungi air panas. Jadi, tangan akan menerima haba. Maksudnya, tangan awak akan panas. Jadi, kat sini tangan menjadi panas apabila terima haba. Okey, gambar yang kedua. Awak pegang cawan yang mengandungi air sejuk. Jadi, tangan kehilangan haba. Kat sini, tangan menjadi sejuk apabila hilang haba. Maksudnya, tiada haba di sini.
Tapi pada gambar yang pertama, tangan akan menerima haba sebab awak pegang gelas yang mengandungi air panas. Okey, ini maksudnya menerima dan kehilangan haba. Okey, contoh yang seterusnya. Okey, kita ada dua gambar iaitu gambar masakan panas. Yang kedua, gambar aiskrim. Okey, gambar masakan panas, bila awak makan, lidah awak akan menerima haba. Maksudnya benda tu panas. Okey, gambar yang kedua, aiskrim. Bila awak makan, lidah awak akan terasa sejuk. Maksudnya lidah kehilangan haba. Okey. Yang seterusnya. Okey, bahan menerima haba. Bahan kehilangan haba. Apa beza di antara dua? Okey, kalau bahan yang menerima haba lebih panas. Maksudnya dia terima haba, dia rasa panas. Bahan tu akan rasa panas. Okey, bila sesuatu bahan panas, automatik suhu akan naik. Maksudnya dekat termometer, suhu akan makin lama akan makin menaik. Suhu dia akan menaik. Ingat, apabila bahan terima haba, apabila bahan panas, maka suhu akan menaik ataupun suhu akan bertambah. Okey, selain daripada itu, okey, apabila bahan terima haba, bahan juga akan mengembang. Okey, yang ini nanti Ustazah akan tunjuk video untuk awak lebih faham. Okey, bahan kehilangan haba maksudnya lebih sejuk. Maksudnya bahan yang tak ada haba, bahan yang tidak panas. Jadi, dia akan lebih sejuk. Apabila bahan kehilangan haba ataupun apabila bahan sejuk, suhu automatik akan turun. Ingat, pada termometer, bacaan termometer, suhu akan menurun ataupun suhu akan berkurang. Selain daripada itu juga, bahan akan mengecut. Okey, yang seterusnya. Okey, perubahan suhu. Okey, Ustazah bagi contoh proses pemanasan air. Okey, contoh masa pada minit yang pertama, suhu 20. Contoh awak nak panaskan air. Pada minit yang pertama, suhu air 20 darjah Celsius. Pada minit yang kedua, suhu air akan menjadi 40 darjah Celsius. Pada minit yang ketiga, suhu air akan menjadi 55 darjah Celsius. Pada minit yang keempat, suhu air akan menjadi 75 darjah Celsius. Dan pada minit yang kelima, suhu air akan menjadi 100 darjah Celsius. Kalau awak tengok di sini, okey, corak perubahan suhu makin lama makin menaik ataupun makin lama makin bertambah. Okey, untuk suhu darjah Celsius, suhu air akan kekal 100 darjah Celsius. Ingat, suhu tidak akan menjadi 101, 102, 103, 150, tiada. Maksimum adalah 100 darjah Celsius sahaja. Walaupun pada minit yang ke-6, minit yang ke-7, minit yang ke-8, suhu tetap menjadi 100 darjah Celsius. Mesti kena ingat. Okey. Yang seterusnya. Okey, kita tengok pada eksperimen untuk proses pengembangan dan pengecutan. Hai, I'm Izani Show. Saya Izani Show. Okay, saya akan membuat penyiasatan tentang pengembangan dan pengecutan. Okay, mula-mula kita memerlukan air panas, satu botol dan satu galon. Okay, mula-mula kita harus buka api. Okey, untuk proses pengembangan dan pengecutan, murid-murid tidak digalakkan
untuk membuat eksperimen ini di rumah, melainkan ada ibu bapa masing-masing. Okey, untuk eksperimen ini, murid-murid memerlukan botol dan satu belon. Okey, boleh rujuk pada muka surat 136 dalam buku teks masing-masing untuk eksperimen haba. Okey. Untuk membuat penyiasatan ini, anda haruslah memerlukan bimbingan orang yang dewasa. Tapi kita apa, kita dah dewasa kan. Okey, kita meletakkan botol macam ni, okey. Okey, pastikan macam ni. Okey, kita pun letak di dalam air. Okey, saya ada pembantu sini, Hasif. Okey, tunjuk sikit muka. Okey, Hasif. Okey, tolong pegang ni sekejap ya, betul ni. Okey, anda tengoklah. Balon akan terus mengembang. Okey, di sini murid-murid dapat lihat apabila awak letak belon pada penutup botol, jadi awak letak botol di dalam air panas, maka automatik belon akan mengembang. Ini menunjukkan bahawa apabila suhu itu tinggi ataupun panas, sesuatu objek akan terus mengembang. Okey? Okey. Mengapakah terjadi ini? Kerana udara mengembang dan menyebabkan objek ini, dan menyebabkan belon ini mengembang. Okey? Okey, kemudian kita akan alihkan kepada air sejuk. Jadi, nampak ia telah mengecut dengan sekelip mata. Mengecut. Ia dah mula mengecut. Okey, dan ia telah mengecut. Okey, apabila botol dipindahkan daripada air panas ke dalam air yang sejuk, automatik belon akan mengecut. Okey, melalui eksperimen ini kita telah membuktikan. Okey. Melalui eksperimen ini kita akan dapat membuktikan bahawa proses pengembangan dan pengecutan adalah berdasarkan udara yang terdapat di dalam belon. Ingat, bila botol diletakkan di dalam air yang panas, jadi belon akan mengembang. Tapi kalau botol diletakkan di dalam air yang sejuk, automatik belon akan mengecut. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, yang ini yang tadi, bahan akan mengembang apabila menerima haba. Yang kedua, bahan akan mengecut apabila kehilangan haba.